Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad. Hari ini saya berseorangan akan menceritakan tentang pasukan Malaysia, tentang kempen Sukan C yang baru-baru ni telah berakhir dengan Malaysia menamatkan tempat keempat tanpa sebarang pingat, tewas kepada Indonesia dalam penentuan sepakan penalti tempat ketiga dan tempat keempat. Tapi kalau kita tengok rekod Malaysia kat sini hari ni saya bersorangan, saya bercerita dengan anda di rumah lah. Mungkin anda pun ada pendapat anda, tapi hari ni saya nak rungkaikan segalanya apa pendapat saya tentang Sukan C lah baru-baru ni yang berakhir kan. So bila dah dapat tempat keempat, kita tengok balik rekod Malaysia. Sebenarnya kita tak ada kalah dalam 90 minit. Kita merekodkan 2 menang, 4 seri. Tapi kita tewas di separuh akhir kepada Vietnam dalam masa tambahan dan juga kepada pasukan Indonesia dalam penentuan sepakan penalti. Kita cerita dulu kalau berdasarkan perlawanan menentang Indonesia. Separuh masa pertama, apa yang aku nampak, peluang untuk menjaringkan gol adalah agak seimbang. Indonesia boleh jaringkan gol, ada cipta peluang. Malaysia pun ada cipta peluang. Lepas tu kita masuk separuh masa kedua pula, apabila Lokman dimasukkan, Hadi Fayad dimasukkan, tempo tu bergerak lebih laju, lebih orang kata dinamik tu bertukar sikit. Kita mempunyai lebih banyak peluang. Kalau seingat saya lah perlawanan tu, kalau awak boleh betulkan lah di rumah kalau saya salah, Syahir Bashar mempunyai satu peluang yang keemasan, hantaran daripada Lokman satu. Dia ada satu tendangan dia terkena tiang ataupun palang, itu Syahir Bashar. Belum lagi cerita pasal orang lain. Quintin Cheng ada terlepas peluang juga. Azmi Murad juga ada peluang untuk menjaringkan gol. Pemain tak salah aku daripada Terengganu. Dia bermain dia bermain di posisi pemain tengah. Dan 2 peluang keemasan yang dilepaskan oleh Lokman dan juga Hadi Fayad. So senang cerita sebenarnya, separuh masa kedua tu kita patutnya menang dengan selesa menentang Indonesia. Tapi itulah, kita tak ada penyudah yang orang kata, penyudah kita tumpul lah, tak tajam. Dan bila dah kita tak ada orang kata penyudah tu, kurang nasib baik pun ada. Maksudnya macam tendangan Syahir Bashar terkena palang apa semua ni kan. So ada elemen tak bernasib baik sikit, tapi pada masa yang sama kita sebenarnya terlepas peluang yang banyak. So bagi aku, menentang Indonesia tu adalah kalau orang putih kata miss opportunity. Bukan itu saja, aku rasa kalau katakan perlawanan tu pergi di masa tambahan, aku rasa sebenarnya Malaysia mempunyai momentum yang lebih baik daripada pasukan Indonesia. Tapi sayangnya penganjur boleh tukar. Maksudnya dia boleh tentukan yang perlawanan tu terus ke sepakan penalti dan kita tewas. Kita tahu Hadi Fayad dan juga Lokman miss penalti ataupun tidak menjaringkan gol lah masa penalti. So itu perlawanan menentang Indonesia yang aku rasa kita sepatutnya dapat gangsa lah. Kalau kau tanya aku secara keseluruhan, kecewa tu memang tetap kecewa. Siapa suka kalah? Tapi untuk pendapat aku sendiri, aku tak adalah kecewa yang seteruk-teruknya yang kecewa. Sebab bagi aku, potensi untuk skuad kali ni sangat besar. Maksudnya bukan sahaja berdasarkan menentang Indonesia, tapi menentang pasukan Vietnam, menentang pasukan lain lah, Laos, Singapura, semua kan. Kita mempunyai potensi yang besar, cumanya kita mencipta banyak peluang tapi kita tak ada penyudah. Macam aku cakap tadi, kita punya penyudah tu kurang, tak cukup tajam. Bayangkan kalau kita berjaya, katakanlah kalau kita lebih klinikal ataupun lebih tajam di depan gol, sebenarnya kita boleh menang lawan Indonesia. Kalau siapa tengok perlawanan melawan Kemboja pun, kita patutnya menang dengan selesa. Walaupun sebenarnya menentang Kemboja tu kita menggunakan orang kata bukan pemain utama. Dan sepatutnya kita menang lawan Singapura. Itu yang aku cakap yang sebenarnya kita ni tak cukup tajam di depan gol. Tapi nak bercakap pasal menjaringkan gol juga, kita juga melepaskan gol-gol yang soft ataupun gol-gol yang mudah. Sebab kalau kita bercerita tentang nak menjaringkan gol lebih banyak, kita dah menjaringkan 2 gol menentang Singapura, kita dah menjaringkan 2 gol menentang Kemboja. Kalau kita tak terlepas gol ataupun kita dapat clean sheet ataupun langsung tak melepaskan gol, bermakna kita boleh menang sebenarnya menentang Singapura dan menentang Kemboja. So ini yang aku nampak lah secara keseluruhan. Okay, lagi satu kenapa aku cakap aku tak kecewa sangat. Perlawanan ataupun kejohanan Sukan C ni sebenarnya bagi aku adalah tempat untuk penyediaan ataupun persediaan ataupun tempat untuk test ataupun medan untuk pemain meraih pengalaman dan juga membuat kesilapan. Banyak kesilapan yang dilakukan oleh pemain Malaysia, macam korang semua tahu, melepaskan peluang, sepatutnya boleh menjaringkan lebih banyak gol, melepaskan gol. So kat sini dia orang belajar. Bagi aku kalau menang
dan juara tu adalah bonus. Menurut ada satu akaun Twitter di Twitter Youth Football Malaysia, dia mengatakan purata umur skuad Malaysia adalah yang termuda berbanding Thailand, berbanding Indonesia dan Vietnam, iaitu 21 tahun. Dan skuad kita ni sebenarnya ada 11 pemain daripada skuad bawah 19 tahun yang beraksi dalam kelayakan AFC bawah 19 tahun pada tahun 2019. Maksudnya kat sini kau boleh nampak skuad yang kita bawa ni skuad muda. Memang sangat-sangat muda. Jarang sekali kita ada pemain yang umur 22, 23. Macam itulah lebih kurang. Malaysia tak bawa pemain lebih bawah umur sebab nak fokus lebih kepada pemain muda untuk persediaan yang lebih besar, iaitu kekejohanan yang lebih besar, iaitu Piala Asia Clyde ataupun Piala Asia di Uzbekistan. Sebab tu Brad Melanie tak nak bawa pemain lebih umur. Sebab kalau dia bawa pemain lebih umur, bermakna dia kena korbankan 2 atau 3 posisi kepada pemain lebih umur. Bermaksud dia nak fokus, kalau dia nak menang pun dia nak menang dengan pemain-pemain muda ni lah. Ini yang diberitahu dan aku sebenarnya sokong benda tu. Sebab ada yang mempersoalan, kenapa kau tak bawa pemain bawah umur, kau tak nak menang ke? Dan aku pelik jugalah bila FM tak letak target tu sebenarnya. Tapi aku juga faham yang difahamkan memang dia orang nak menggunakan platform Sukan Sini untuk persediaan. Dan budak-budak ni sangat-sangat muda lagi. Diharapkan skuad kali ni boleh belajar dari kesilapan dan improve untuk lebih baik. Aku bagi kau satu contoh. Michael Jordan, legenda NBA. Orang selalu cakap kat dia, bila tinggal berapa saat je dia berjaya menjaringkan orang kata mendapatkan mata lah kan, yang penting. Tapi bila orang tanya dia, orang kata kan, baguslah Michael, you dapat jaringkan ataupun dapatkan mata yang penting untuk pasukan. Tapi apa jawapan dia sebenarnya? Ini agak famous lah, agak popular lah apa yang dia cakap. Dia kata, sebelum saya dapatkan mata, 3 mata atau 2 mata semua tu, dia kata dia telah gagal banyak kali sebelum tu. Manusia ni sebenarnya patut diberikan ruang untuk membuat kesilapan dan membuat kegagalan dan berharap untuk memperbaiki di masa akan datang. So Michael Jordan jadi lebih baik sebab dia gagal masa awal. Macam itulah lebih kurang. So diharap pasukan Brad Melanie boleh belajar dari kesilapan. Aku tak kata kalau kau gagal kau akan terus berjaya, tak juga. So diharap dia orang boleh belajar lah. So itu maksud aku. MSN menganggap skuad bola sepak lelaki gagal. Kalau ikutkan prestasi untuk dapatkan pingat, memang gagal lah kalau kau ikutkan benda tu kan. Sebab MSN dia kerajaan ataupun bila kerajaan dia lain. Dia bila dia hantar ataupun MSN bila hantar pasukan atau skuad ke, tak kisahlah bola sepak ke basketball, dia orang akan keluarkan duit dia orang daripada kerajaan. So dia orang mengharapkan pingat emas. Berbanding pasukan kita sendiri ataupun skuad Brad Melanie sendiri, apa sebenarnya tujuan dia. Dan aku tak anggap sebenarnya skuad ni gagal. Sebaliknya, aku rasa ini pengalaman yang berharga lah, macam aku cakap lagi. Keseluruhan, kalau kau tengok di atas kertas, gagal. Tapi, kau kena tengok secara keseluruhan dari segi pemain-pemain yang kita dapat panggil, ataupun kelompok pemain adakah cukup untuk bawa ke Uzbekistan. Benda-benda macam tu. Ada setengah pemain kita dapat kenal ataupun improve. Benda-benda tu semua. Itu yang sepatutnya menjadi tumpuan kita. Maksudnya, development tu yang menjadi tumpuan kita. Bukan pingat lah kalau tanya aku buat masa. Ini untuk akulah sebab kita selalu macam kena pingat emas. Ya, kalau kau tanya macam Thailand semua nak pingat emas sebab kerajaan dia orang memang nak kejar pingat emas tu. Tapi adakah apa yang kita nak daripada skuad kita ni sebenarnya? Adakah kita nak aku lebih rela kita bersaing lebih baik di Piala Asia. Okey, kita tengok kelemahan skuad yang ada sebelum kita tengok positif dia. Kelemahan ketajaman macam aku cakap tadi, untuk menjaringkan gol perlu diperbaiki, masih tumpul. Yang keduanya, bila kita cakap pasal tumpul ni, kebanyakan orang cakap Luqman Hakim, especially masa lawan Indonesia hari tu. Sebenarnya bukan Luqman Hakim seorang je yang main depan semua. Luqman Hakim, Adi Fayad, Daniel Asri, mungkin Syahir Bashar juga kan. So beberapa pemain Azfar dan juga Syafiq yang main kat depan tu. So semua kena perbaiki. Tapi of course tanggungjawab yang besar tu terletak di mungkin Luqman dan juga Hadi Fayad. Nombor 2, kalau kau tanya aku, kelemahan yang kedua adalah Mukairi dan Nick Akif. Kelemahan ni bukan terletak kepada dia orang. Masalahnya, kalau Mukairi atau Nick Akif cedera, adakah kita ada pengganti yang lebih kurang bagus ataupun lebih kurang, orang kata, yang boleh ada ability yang boleh mengganti Mukairi dan Nick Akif? Yang ada mungkin Azmi Murad lah
yang lebih defensif. Tu pun posisi asal dia memang dia main tengah, tapi di Terengganu tak salah aku dia main sebelah kanan, dan juga Brad pernah menggunakan dia di sebelah kanan. Kalau tanya akulah, pendapat aku, Aiman Afif mungkin tak sama tahap kebolehan dia dengan Nick Akif dan juga Mukairi. So ini akan menjadi masalah kalau Nick Akif dengan Mukairi mengalami kecederaan. Nombor 3 yang aku nampak, pertahanan sedikit longgar jika Malaysia menyerang dengan kedua-dua fullback naik tinggi ke atas. Quentin Chang sebelah kanan, sebelah kiri Hairi Hakim dengan seorang lagi lah. So mungkin memerlukan seorang pemain tengah yang defensif seperti Azam Azmi Murad ni lah, untuk memberi lesen pemain lain untuk menyerang. So bila Azam ni main, bermaksud kena korbankan ni Akif ataupun Mukairi. Macam tu lah. So sebab bila kita dah commit orang naik atas, banyak pemain naik atas, kita akan kena serangan balas. Dan itu yang berlaku di kejohanan Sukan C seringkali. Lawan Indonesia hari tu kita kena macam tu. Okay, sekarang kita nak tengok sudut positif pula. Pertamanya, pertahanan tengah Harith Haikal nampak macam pertahanan yang baik, tenang memegang bola dan juga membaca permainan. So kat sini kita tahu kita mempunyai seorang pertahanan yang reliable, dan nampak Harith Haikal tu seorang pertahanan yang ada orang kata masa depan untuk bersama skuad senior Selangor dan juga skuad senior kebangsaan. Nombor 2, pemain seperti Syahir Bashar, Syafiq Ismail, pemain lincah, memberikan pilihan yang lebih banyak untuk menyerang. Kedua-dua pemain mempunyai kebolehan yang berbeza, ada potensi besar untuk pasukan. Kalau kau tengok Syahir Bashar, cara permainan dia lain sikit. Dia suka ambil bola, dia suka shooting, dia orang kata dia suka receive bola dan dia suka masuk lah. Kalau tengok pula kepada Syafiq Ismail, dia suka menggelecek ataupun membawa bola menggunakan dia punya skill individu semua. So dua pemain yang berbeza memberikan dimensi yang berbeza untuk pasukan Brad. So ini adalah benda positif lah, sebab sekarang ni Malaysia mempunyai ramai pemain yang boleh bermain di bahagian serangan. Hadi Fayad, Luqman Hakim, Azfar, Syafiq Ismail, Syahir Bashar dan juga Daniel Asri. So ini petanda baik lah. Okay, nombor 3, tiada masalah untuk cipta peluang. Ini pun benda yang aku dah sebut. Cara Brad main, kecuali lawan Vietnam, kita main banyak bola lambung sebab taktikal, tapi dengan game-game ataupun perlawanan lain, kita cuba untuk bermain bola di atas tanah lah. Maksudnya tak ada main benda-benda mengarut. Maksudnya Brad cuba bermain orang kata modern football lah, ataupun permainan moden yang short passing ni apa semua untuk dapat bola, daripada defend main kalau boleh passing apa semua kan. So itu benda yang positif yang aku nampak lah untuk create. Macam kalau kau tengok gol daripada Hadi Fayad, Luqman ada pass kat dia sebelum tu, build up play tu kita nampak smooth lah. Masa lawan Vietnam tu, kita nampak taktikal Brad adalah untuk bertahan dan melakukan serangan balas. Dia tahu bermain di Vietnam, tekanan yang tinggi untuk anak buah dia, sebab penyokong semua keliling semuanya penyokong Vietnam. Lepas tu pula, Vietnam bawa 2 overage player ataupun 2 pemain lebih umur yang lebih senior. Tapi itulah, taktikal tu sebenarnya dibuat adalah untuk macam mana? Untuk memenatkan pasukan Vietnam. Bila pasukan Vietnam penat, Malaysia boleh melakukan serangan balas, tapi sebaliknya Malaysia yang hilang fokus dan penat pada masa tambahan dan kita melepaskan gol. Dan kesilapan tu berlaku sebenarnya bermula daripada Quentin Chang yang memberikan tendangan percuma yang orang kata tak patut bagi pun, sebelum sebenarnya pasukan orang banyak salahkan penjaga gol tu, apa nama dia, Azri Ghani tak salah aku. Tapi bagi aku Quentin Chang yang patut mengambil tanggungjawab lah, sebab dia tak perlu beri pun tendangan percuma tu. Kalau kau tengok betul-betul 5 pertahanan setiap kali kita defend ataupun melakukan pertahanan, bila Vietnam nak serang kita sebenarnya 5 pertahanan dan blok kita rendah. Bila blok kita rendah, menyukarkan pasukan Vietnam untuk masuk dalam kawasan dan untuk menyerang. Sebab tu sampai kita masuk sampai orang kata sampai masa tambahan lah. Secara purata, pemain Malaysia pada perlawanan menentang Vietnam tu merekodkan 11 km larian. Dan ada aku dengar 14 km pemain Malaysia. So bermakna mereka walaupun bertahan tapi orang kata bekerja keras lah. Tu yang sampai penat tu. Bila kalau kau tanya aku, 11-12 km ni agak tinggi lah. Kalau kau tengok pemain Eropah, kebanyakannya secara purata 11-12 km. Kita tengok serangan balas Malaysia pun tak menjadi banyak hantaran yang sangkut lah, orang kata. Mengharapkan Luqman untuk lari ke depan, tapi setiap kali mesti sangkut. Luqman tak dapat bola, cuba nak hantar depan. So sebenarnya itu taktikal Brad lah. Tapi kalau kau tanya aku, sebenarnya bila nak buat serangan balas ni, tak semestinya terus hantar. Sebenarnya boleh main dulu, tapi main cepat lah. Maksudnya main short pass cepat,
counter terus ataupun buat serangan balas terus daripada kita terus satu hantar. Itu pun boleh juga, tapi cumanya kita nampak pada perlawanan menentang Vietnam tu kita nak terus hantar. Bagi aku gagal lah dari segi tu kan, kita tak dapat nak buat serangan balas. Harapnya bila kita menentang Vietnam, dah tak ada pemain lebih umur, kita menentang di gelanggang neutral di Uzbek nanti, taktikal kita mungkin boleh berubah dan lebih berani untuk menyerang lah untuk menyerang pasukan Vietnam. Hadi Fayad pula, aku nak cerita tentang Hadi Fayad sebab Hadi Fayad dikritik jugalah. Hadi Fayad dengan Luqman ni paling banyak dikritik sebab mereka ni datang dengan reputasi. Ada yang kata tak ada minit permainan, bawa pemain. Tapi kena ingat, Hadi Fayad dengan Luqman Hakim antara penjaring terbanyak untuk pasukan Malaysia dan di kejohanan Sukan C tu dengan 3 gol Luqman 3 gol 1 assist, Hadi Fayad 3 gol. Kita bercakap dulu pasal Hadi Fayad. Orang kata dia lembik, tidak dapat memegang bola dengan baik. Tapi macam aku cakap, dia menjaringkan 3 gol, 1 gol penalti. Sebenarnya Hadi Fayad ni, kalau kita katakanlah Brad nak gunakan Daniel Asri sebagai penyerang utama, Hadi Fayad ni adalah satu, orang kata berbanding Daniel Asri dengan Hadi Fayad ni memberi dimensi yang berbeza ataupun memberi permainan yang berbeza lah untuk pasukan. Maksudnya dia boleh pegang bola, dia boleh menang tandukan. Cumanya mungkinlah dia nampak macam rusty, dalam bahasa Inggerisnya rusty, tapi dalam bahasa Melayunya nampak macam tak selesa, mungkin sebab dia kurang bermain kan. Tapi kalau kau tanya aku, dia mempunyai potensi untuk jadi target man untuk pasukan Malaysia kalau dia teruskan untuk perbaiki. Sebab kalau kita nak cakap Hadi Fayad ni masih muda, dia ada banyak masa dia lagi, sebab dia mempunyai, orang kata, susuk tubuh badan yang baik untuk menjadi seorang target man yang lebih baik. Itu untuk Hadi Fayad lah, dan aku rasa dia option atau pilihan yang berbeza kalau tak nak guna Daniel Asri. Kita bercakap pasal Luqman Hakim. Beban yang dia pegang tu memang sangat tinggi sebenarnya. 3 gol 1 assist sepanjang kejohanan, tak cemerlang tapi tak teruk. Bagi aku okey. Dia banyak melakukan gerakan dan larian yang baik. Satu, work rate lah, tapi sebagai, kalau satu kita tengok dia banyak lakukan larian dan juga create space ataupun create ruang untuk mendapatkan bola. Kalau dia tak dapat bola pun rakan-rakan dia untuk dapat bola. Work rate kita tahu dia bekerja keras. Sekali lagi kita tahu beliau mempunyai kelajuan untuk melepasi pemain. Setiap kali Luqman dapat bola, dia akan cuba untuk melepaskan pemain. Kadang-kadang tak lepas, tapi bila lepas, dia akan create ataupun cipta satu ruang untuk mendapatkan rembatan dia sendiri ataupun untuk mencari rakan-rakan dia. Posisi yang terbaik untuk Luqman adalah, ataupun lebih efektif adalah bila dia main sebelah kiri, tapi jenis orang kata pemain sayap yang suka masuk. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris ni adalah inverted left winger. Maksudnya dia main sebelah kiri tapi dia suka masuk. Jenis yang suka masuk akan support ataupun akan tolong penyerang tengah. Dan sebenarnya kalau kita tengok, kebanyakan peluang yang Luqman dapat sebenarnya adalah hasil daripada larian dia, gerakan dia. Banyak yang dia cuba untuk cipta sendiri. Benda yang dia kurang adalah finishing ataupun ketajaman di depan gol. Itu benda yang dia kena improve. Dan aku yakin insya-Allah kalau diberikan lebih banyak peluang, dia akan perbaiki benda-benda tu. Kalau kita keluarkan Luqman dengan Hadi, siapa pengganti dia orang? Siapa orang pemain yang lebih baik boleh berada di situ dan menjaringkan gol? Itu salah satu soalan, aku tinggalkan persoalan untuk penyokong di luar sana. Sama juga macam Daniel Asri. Sama juga mungkin macam Daniel Asri menjaringkan 1 gol je tak salah aku. Mungkin Syahir Bashar ke Azfar ke, diorang pun kena improve diorang punya penyudah juga, bukan sahaja Luqman dan juga Hadi. Kesimpulannya, aku sebenarnya terus terang aku tak kecewa macam aku cakap tadi. Aku seronok tengok budak-budak ni main. Satu, sebab kebanyakan diorang masih umur 19-20 tahun. So sebenarnya diorang boleh main lagi 1-2 Sukan C lagi sebenarnya. Ini pengalaman yang mematangkan diorang. Bila diorang akan pergi ke Piala Asia ataupun Sukan C nanti, diorang akan lebih matang. Sebab pemain bola ni, dia sama juga macam kita. Kalau kita tak pernah buat sesuatu benda, kita akan kekok. Tapi bila kita dah biasa, dah ada pengalaman, kita akan jadi lebih baik. So diharapkan skuad ni akan lebih matang. Aku harap daripada pemain muda ni, selain diorang improve atau perbaiki diorang punya form untuk bermain di Piala Asia, akan ada beberapa pemain yang ada potensi untuk berada dalam skuad kebangsaan pasukan senior di masa akan datang. Sebenarnya ini yang sepatutnya dijadikan kayu pengukur untuk pasukan bawah umur. Bukannya sebenarnya kita target nak menang Sukan C, nak menang Piala Asia. Kita nak tengok pemain-pemain muda ni dibawa ke peringkat senior, dan peringkat senior yang mencipta sejarah dan menang semua ni dan mendapatkan
mata untuk perbaiki ranking FIFA kita. Aku rasa itu sahajalah. Korang boleh berikan pendapat korang. Mungkin banyak yang tidak setuju di luar sana, tapi itulah aku punya pendapat ni selalunya unpopular opinion. Tapi kita terima pendapat korang, kita boleh terima pendapat siapa-siapa pun kita boleh terima. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.